Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Okey, hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita PDPR kita untuk sejarah tingkatan 1 bagi bab 8. Kita akan sambungkan lagi bagi topik tamadun Islam dan sumbangannya. Pada kelas yang lalu kita telah mempelajari subtopik mengenai sumbangan tamadun Islam dalam bidang politik, ekonomi dan sosial, dan hari ini kita akan sambung lagi untuk subtopik 8.5 sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina. Baik, sebelum tu apa khabar semua? Jadi cikgu harap kamu sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberikan kekuatan untuk meneruskan sesi PDPR ini. Okey, baik, sebelum tu cikgu harap kamu telah bersedia dengan lembaran buku teks kamu dan kamu boleh terus buka pada muka surat 182. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kalau kamu tengok di hadapan kamu ini adalah gambar Masjid Quba. Okey, Masjid Quba ni dia merupakan masjid pertama yang dibina oleh orang Islam. Okey, masjid ni dia terletak dia terletak di kota Madinah, kira-kira 2 batu daripada Masjid An-Nabawi. Okey, masjid ini diasaskan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman baginda, masjid ni berfungsi sebagai tempat beribadat, menyampaikan segala maklumat dan masjid ni merupakan masjid yang paling tua sekali lah di dunia, dan menjadi model untuk pembinaan masjid pada hari ini. Okey, baik, kenapa cikgu tunjukkan gambar masjid ni? Okey, cikgu tunjukkan gambar masjid ni untuk sebagai mukadimah apa dia subtopik yang akan kita belajar hari ini, iaitu sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina. Okey, baik. Okey, sila tengok buku teks kamu kalau tidak jelas dengan video ini. Okey, apa dia yang dikatakan seni bina? Okey, seni bina ni bermaksud bidang seni untuk mendirikan bangunan, reka bentuk dan reka letak yang dibina oleh manusia. Okey, seni bina ni tak kira lah bangunan ke, tempat beribadat ke, kemudahan infrastruktur ke, contohnya macam jambatan ke apa ke, itu adalah seni bina. Okey, yang kali ini kita nak tengok adalah seni bina bangunan Islam yang boleh dilihat pada masjid contohnya, dan beberapa bangunan bercorak Islam dan mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Okey, baik, yang tadi cikgu dah tunjukkan kamu dari segi sejarahnya seni bina Islam ni bermula dengan pembinaan Masjid Quba. Okey, baik, kita akan tengok ciri-ciri seni bina Islam. Okey, ciri-ciri seni bina Islam ni dia ada 5 dan kita akan tengok satu-satu. Baik, kalau kamu tengok di buku teks kamu, di bawah ini adalah gambar mihrab dan mimbar di Masjid Sultan Hassan Madrasah di Kahirah. Okey, kalau kamu tengok gambar ni, yang ditunjuk ni, yang tengah ni adalah mihrab dan ini adalah mimbar. Mimbar ni tempat orang membaca khutbah. Okey, kalau kamu tengok seni bina dia ni, pembinaan menara, mihrab dan mimbar ni, seni bina Islam telah memperluaskan seni bina menara. Menara dibina dalam bentuk tirus dan memuncak tinggi. Hal ini bertujuan untuk memastikan laungan azan didengari dari jarak yang jauh. Okey, mihrab juga dibina berfungsi sebagai penanda arah kiblat dan menjadi satu daripada elemen penting di dalam sesebuah masjid. Okey, boleh kata
senang ceritalah, dalam semua masjid mesti ada mihrab dan juga mimbar. Okey, terdapat juga mimbar yang digunakan oleh imam untuk membaca khutbah atau syarahan. Ini yang cikgu cakap tadi. Okey, ciri-ciri seni bina Islam ni kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Jadi kamu kena tahu. Baik, seterusnya. Yang pertama, ciri-ciri seni bina Islam. Yang pertama adalah menggalakkan perhiasan yang indah. Apa tujuan menggalakkan perhiasan yang indah ini? Tujuannya adalah untuk mewujudkan rasa tenang sebagai pelengkap binaan dan memperlihatkan keunikan seni bina Islam. Okey, kamu boleh tengok pada muka surat 183. Okey, ini gambar ni adalah gambar hiasan dalaman Masjid Putra di Putrajaya. Siapa yang tak pernah pergi tu, bolehlah pergi tengok Masjid Putra ni. Okey, tamadun Islam ni menghasilkan bentuk-bentuk bangunan yang indah. Ada kubah yang menarik, ada arca yang mempersonakan, ada seni had. Had ni tulisan had serta ukiran-ukiran yang menakjubkan. Bila kita tengok tu, kita rasa tenang dan cantik sebab dia melengkapkan binaan dan memperlihatkan keunikan seni bina Islam. Okey, yang kedua adalah menghasilkan keunikan reka bentuk. Okey, kamu tengok buku teks kamu, reka bentuk pintu berbentuk melengkung yang melambangkan perasaan hormat dan tunduk menjemput masuk ke dalam masjid atau institusi itu. Baik, kalau kita tengok pada binaan masjid, contoh kalau gambar di dalam buku kamu ini, Istana Alhambra Spanyol dan Masjid Cordoba di Spanyol. Kalau kamu tengok dia punya ini, dia melengkung. Jadi melengkung ni melambangkan satu perasaan hormat dan tunduk menjemput masuk ke dalam institusi masjid itu. Jadi identiti unik ni yang ketara ni sebagai aspek identiti unik yang ketara ialah dari segi aspek macam ni, ada penggunaan air dan juga cahaya. Cahaya ni mungkin dia punya bentuk binaan tu lah yang berfungsi untuk menimbulkan kesan dari segi penampilan ruang. Jadi pada masa dulu lagi, seni bina Islam ni dia dah mencirikan dah perkara-perkara yang penting untuk penampilan dari segi ruang. Okey, baik, seterusnya mempunyai elemen estetika. Apa dia elemen estetika ni? Seni bina Islam ni kamu boleh tengok pada muka surat 184. Seni bina Islam turut menggalakkan penghayatan nilai estetika. Binaan bangunan diperindah dengan ukiran Arabis, motif kaligrafi, geometri dan cakrawala yang berfungsi untuk memberikan keselesaan dan ketenangan. Ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Apakah fungsi elemen estetika dalam ciri-ciri binaan Islam? Dia memberikan keselesaan dan ketenangan. Okey, ini contoh gambar ni adalah motif geometri di siling masjid di Abu Dhabi. Okey, sebelum tu, apa dia yang dikatakan dengan Arabis, motif kaligrafi, geometri? Ni kamu boleh tengok dekat bawah ni, buku teks kamu ni. Arabis ni adalah corak hiasan pada catatan, ukiran kayu dan seumpamanya yang bermotifkan tumbuhan, bentuk daun, bentuk bunga, haiwan atau manusia disusun dengan garis bersegi, bergeometri atau berlengkuk-lengkuk, awan larat. Okey, ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan, apakah yang dimaksudkan dengan Arabis. Contoh, jadi kamu kena tahu cakrawala. Cakrawala ni adalah bintang-bintang di langit, seperti bulan, matahari. Okey, kaligrafi adalah seni menulis dengan indah, iaitu tulisan had, tulisan jawi yang ditulis had. Okey, yang seterusnya, ciri-ciri seni bina Islam ni menyesuaikan reka bentuk dengan iklim setempat. Seni bina Islam juga menerima budaya setempat, mana ikut budaya kawasan sekeliling dan disesuaikan dengan faktor geografi, terutama dalam aspek bentuk muka bumi.
Cuaca tak kira lah, panas ke sejuk ke, keadaan angin dan juga suhu. Ada setengah tempat di negara yang sejuk, ada setengah tempat negara yang panas. Dia ikut iklim. Okey, macam negara kita, khatulistiwa ni, kadang panas, kadang sejuk, tapi bukanlah sejuk yang macam kat kutub tu, cuma cuaca tu, keadaan cuaca tu sejuk. Okey, seni bina di Nusantara mempunyai tingkap yang tersusun dengan jumlah yang banyak. Keadaan ini disebabkan oleh iklim Nusantara yang panas dan lembap berserta hujan yang kerap. Kita punya ni iklim khatulistiwa. Okey, fungsi tingkap yang banyak adalah untuk menyejukkan dan pengudaraan. Masa dulu tak ada aircon lagi, jadi pakai tingkap. Okey, contohnya pada Masjid Tangkera di Melaka. Ni antara masjid yang seni bina masjid yang lama lah di Malaysia. Masjid ni ada di Melaka. Ni bangunan bersejarah jugalah. Kalau kamu tengok, dia ada banyak tingkap. Okey, ni menara dia. Dia dibina mengikut kesesuaian faktor geografi. Okey, ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, baik. Yang terakhir adalah menyesuaikan seni bina dengan budaya setempat. Okey, baik. Kamu boleh tengok pada muka surat 185. Okey, gambar yang pertama ni adalah Masjid Huangshi di Guangzhou di China. Okey, kalau kamu tengok tempat ni di negara China. Jadi binaan dia ikut budaya dan seni bina tempatan di China. Jadi masjid di China ni dia mengambil inspirasi daripada rumah tradisional, daripada kuil dan juga istana. Hal ini dapat dilihat pada Masjid Huangshan di Guangzhou, Masjid Niuji di Beijing dan Masjid Zhenjiao Si di Hangzhou. Okey, di China terdapat beberapa kira masjid yang tua lah. Maknanya Islam tu dah lama bertapak di China. Okey, yang kedua ni Masjid Sultan Ahmed Turki. Okey, kalau kamu tengok dia ada banyak kubah. Jadi penggunaan kubah dan struktur utama bumbung yang ditemui di masjid-masjid zaman Turki Uthmaniyah ya. Okey, contohnya Masjid Sultan Ahmed, Masjid Biru dipanggil mempunyai ruang solat yang ditutupi dengan kubah setengah lingkaran dan mempunyai banyak menara. Kalau kamu tengok ni menara dia ada berapa ni? Menara dia ada banyak. Di setiap sisi masjid dia ni. Fungsinya adalah untuk keselamatan dan memperkukuhkan lagi sistem struktur daripada rentangan yang lebar. Okey, yang terakhir ni adalah Masjid Moti di India. Di India, ni pun masjid lama juga. Masjid ni dia ada keunikan dia sendiri. Binaan pintu gerbang dia yang besar, berfungsi sebagai pintu masuk utama. Ciri-ciri di Masjid India ni juga dapat dikenali dengan mudah kerana menggunakan bumbung berbentuk bawang dan lengkung yang menirus. Okey, jadi daripada pembelajaran hari ini kita dapat tengok semangat tamadun Islam dalam bidang seni bina dan dalam bidang seni bina dapat dibuktikan melalui ciri-ciri seni bina yang unik dengan fungsi-fungsi yang pelbagai sehingga sekarang, daripada dulu sampailah sekarang. Jadi seni bina ni menjadi simbol kegemilangan tamadun Islam untuk dihayati oleh generasi yang seterusnya. Okey, baik, daripada bab 8 yang kita belajar daripada mula-mula dulu sampailah kelas yang hari ini, kita dah dapat tengok yang mula-mula adalah masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam macam mana, corak hidup dia macam mana, dia dipanggil sebagai masyarakat apa. Yang kedua, kita dah tengok waktu penyebaran Islam bermula pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya berkembang pada zaman khalifah dan seterusnya berkembang pada zaman-zaman kerajaan-kerajaan Islam. Okey, lepas tu kita dah tengok kepimpinan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam. Pembinaan negara, pemerintahan dia macam mana, mewujudkan masyarakat yang macam mana, membentuk masyarakat yang macam mana.
Okey, kemudian kita dah tengok pada kelas yang lalu tamadun Islam telah menyinari dunia dengan pelbagai aspek dari segi politik, ekonomi dan sosial, dan pada hari ini kita dah tengok bagaimana Islam memberikan sumbangan dalam bidang seni bina yang menjadi warisan sehingga kini. Jadi kesimpulan dia, tamadun Islam telah memberikan sumbangan yang besar dalam membentuk kehidupan manusia yang lebih baik dan berkualiti. Baik, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kepada pelajar cikgu, sila siapkan tugasan, sila lengkapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Gunakan pengetahuan kamu daripada video yang telah kamu tonton. Okey, jika anda semua faham dengan video cikgu, berminat dengan video cikgu, jangan lupa like, subscribe dan juga share video cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih. Bye-bye.